Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Pada beberapa tahun lepas, saya diberitahu bahawa kisah badang merupakan kisah sebenar dan bukan kisah mitos. Ada kesan peninggalan yang disampaikan oleh masyarakat tempatan yang terdapat di hulu Sungai Johor. Dikatakan badang berasal dari Sayong, iaitu hulu Sungai Johor, dan bekerja di ladang kepunyaan seorang tuan tanah iaitu orang kaya Nera Sura di Seluang, tidak jauh dari kawasan kampung orang asli Sayong Pinang. Malah berdasarkan kisah dari mulut ke mulut mengenai kehebatan badang sehingga pernah difilemkan pada tahun 1962, ada beberapa peninggalan masih boleh dilihat dengan mata kasar di sepanjang Sungai Sayong bersebelahan kampung berkenaan. Kurator Muzium Kota Tinggi Muhammad Azlan Hafiz Mohti menunjukkan laluan Sungai Kota Tinggi yang menjadi tempat laluan badang seperti dalam laporan BH Online pada 2017. Katanya badang berasal dari Sayong, terletak di hulu Sungai Johor, dan ada juga mendakwa badang berasal dari Sungai Sisik, juga di hulu Sungai Johor. Mengikut sejarah Melayu, badang dikenali sebagai hulu balang kerajaan Temasek, kini dipanggil Singapura, yang ketika itu diperintah oleh Raja Sri Rana Wikrama, iaitu antara tahun 1362 hingga 1375. Badang disifatkan sebagai anak muda yang berkebolehan istimewa dengan watak gagah sebagai panglima, tetapi badannya tidak begitu besar dan tidak berubah menjadi terlalu besar ketika beradu kekuatan. Badang tidak pernah terbabit dalam siri peperangan dan tidak menggunakan senjata. Sebaliknya, kekuatan beliau adalah luar biasa dan semula jadi. Antara kehebatannya ialah mendayung sampannya, yang mana sekali badang menghayun dayungnya, sampannya akan bergerak dan sampai ke lokasi yang jauh. Menurut Setiausaha Kehormat Persatuan Sejarah Malaysia Kawasan Kota Tinggi Ahmad Bahri Mardi dalam laporan BH Online pada 2017, berkata ada 4 kisah yang diceritakan kepada umum. Kisah pertama ialah ketika Raja Sri Rana Wikrama menyuruh badang memetik daun kuras di Kuala Sayong untuk dijadikan ulaman bagi santapan baginda. Badang berjaya mengambil daun berkenaan walaupun sukar. Namun badang terjatuh menyebabkan kepalanya terhentak pada sebiji batu besar. Badang tidak cedera, sebaliknya batu berkenaan terbelah dua. Atas ujian itu, beliau diberi penghargaan oleh raja dengan satu persalinan pakaian dan dibenarkan tinggal di kawasan kota tidak jauh dari istana. Ahmad Bahri berkata dalam satu lagi peristiwa, badang membantu 300 pemuda yang gagal menolak kapal ke laut, dan selepas membuktikan kebolehannya menolak kapal dengan hanya sebelah tangannya, raja begitu kagum dan melantiknya menjadi hulu balang diraja. Kisah ketiga adalah ketika Singapura didatangi satu utusan dari benua India beserta 70 kapal untuk menguji kekuatan badang dengan hulu balangnya, Nadi Bijaya. Dalam pertandingan itu, kedua-dua hulu balang kerajaan itu mendapat keputusan seri. Nadi Bijaya kemudian mencadangkan siapa yang dapat mengangkat batu besar berhampiran istana akan menjadi pemenang. Nadi Bijaya hanya mampu mengangkat batu itu sehingga paras lutut sebelum meletakkannya kembali ke tanah.
Namun, Badang berjaya mengangkat batu itu melebihi paras kepala sebelum melemparkannya ke laut. Kisah keempat adalah ketika pahlawan kerajaan Perlak dari Sumatera, Banderang, tidak sanggup beradu kekuatannya dengan Badang kerana menyedari Badang jauh lebih kuat daripadanya. Melalui sumber batin, kisah Badang adalah benar yang terjadi satu ketika dulu dalam sejarah Melayu dan bukan cerita mitos. Apa yang disampaikan tadi adalah benar, cuma beberapa perkara sahaja yang perlu diperbetulkan. Iaitu yang pertama, ada yang mengatakan bahawa Badang merupakan seorang hamba bagi orang kaya nera sura, tetapi sebenarnya Badang itu diupah atau bekerja dengan orang kaya tersebut. Malah Badang juga bukan orang asli dari Sayung Pinang pada tanggapan setengah pihak, tetapi beliau adalah seorang yang berbangsa Melayu. Orang asli Sayung Pinang asalnya hidup berpindah randah sebelum kampung ini dibangunkan sekitar tahun 1960-an. Manakala kisah Badang berlaku sekitar tahun 1362 hingga 1375. Melalui sumber batin, memang terdapat perkampungan Melayu lama di kawasan berdekatan dengan Sungai Sayung pada zaman Badang ketika dulu. Kedua, Badang tidak pernah memakan muntah jin, memakai susu atau apa sahaja yang menyebabkan dia kuat. Tetapi, dia kuat sebab itu adalah kurniaan Tuhan semata-mata kepadanya. Kenapa saya sebut Tuhan? Kerana masa itu Islam belum tersebar luas di tanah Melayu lagi. Tetapi walaupun belum beragama Islam, masyarakat Melayu ketika itu percaya kepada Tuhan yang satu. Malah masyarakat Melayu tidak pernah menyembah berhala. Kisah Badang makan muntah jin merupakan fitnah yang dilemparkan kepada beliau atas dasar sifat iri hati setengah pihak terhadap kelebihannya. Mana mungkin ada manusia yang berakal, bijak dan rajin seperti Badang yang sanggup makan benda kotor. Malah orang gila pun tak tergamak makan muntah. Ketiga, mengenai kematian Badang, diceritakan matinya kerana sakit tua dan kuburnya terdapat di sebuah kawasan hutan di pinggir desa Kandis, Pulau Buru di Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia. Itu adalah benar. Kenapa Badang tidak balik ke kampung asalnya di Sayung di saat akhir hayatnya? Ini kerana dia ingin berhijrah ke tempat yang baru dan di kampung orang tuanya sudah tiada lagi. Seorang ahli sejarah Riau Indonesia, Syarif Muhammad Saleh, pernah mengatakan kehebatan Badang memang tidak boleh dinafikan. Tetapi perbuatan memakan muntah hantu disifatkan sebagai merosakkan citra pahlawan Melayu. Kata Syarif, kisah Badang diubah pihak barat untuk memberi gambaran buruk kepada sikap orang Melayu. Tetapi beliau mahu masyarakat Melayu percaya bahawa kisah Badang bukan cerita dongeng. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan anggap maklumat sejarah dari sumber batin sebagai mengelirukan, tetapi anggaplah sebagai sumber maklumat yang perlu dipertimbangkan kerana semua maklumat datang dari Allah apabila hamba-Nya memohon pertolongan dan petunjuk. Apa pandangan dan pendapat anda untuk episod kali ini? Sila kongsikan di bahagian komen di ruangan video ini. Jangan lupa like dan share video ini kepada rakan-rakan anda supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat dari video ini, dan subscribe channel ini kepada yang belum subscribe. Kepada yang baru ke channel ini dan berminat mengetahui eksplorasi yang lepas, masuk ke channel eksplorasi misteri-mistik dan scroll di ruangan video. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju eksplorasi mistik-mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan eksplorasi misteri-mistik ini. Tanpa sokongan anda sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.